Sekilas fakta. Kenaikan luar biasa suhu global antara faktor kemudaratan serius kepada ekosistem. Keadaan sungai semakin surut mengakibatkan kemunculan beberapa objek termasuk tinggalan purba. Paras air di sungai Yangtze di China mendedahkan sebuah pulau yang tenggelam di bandar Chongqing yang turut mempunyai 3 patung Buddha di atasnya, dipercayai berusia 600 tahun. Di Sepanyol, paras air menyusut kepada 28% daripada kapasiti asal, menemukan batu prasejarah Spanish Stone Age atau Dolmen of Guadalperal di tangkungan Valdecañas di tengah wilayah Cáceres. Sungai utama Eropah iaitu Danube mencapai paras paling rendah dalam tempoh hampir seabad, mendedahkan lebih 20 kapal perang milik Jerman yang karam ketika Perang Dunia Kedua. Itali mengisytiharkan keadaan darurat di sekitar Sungai Po setelah penemuan bom tinggalan Perang Dunia Kedua seberat 450 kg di kawasan perairan Cetek. Paras air Sungai Tigris di Iraq pula menurun disebabkan faktor global dan empangan, menyebabkan sebuah kota purba kelihatan. Laporan perubahan iklim PCC memberi amaran risiko besar pemanasan global melebihi 1.5 darjah Celsius. Para saintis iklim terkemuka di dunia telah memberi amaran bahawa kita cuma ada beberapa tahun sahaja lagi sebelum menginjak dekad yang akan menyaksikan iklim buruk dengan risiko kemarau, banjir, panas melampau dan peningkatan paras kemiskinan. Menerusi Perjanjian Paris, ketua negara berjanji untuk mengekalkan suhu antara 1.5 hingga 2 darjah Celsius. Perubahan iklim telah menyebabkan kerugian dan kerosakan secara meluas kepada alam dan manusia, memusnahkan kehidupan, rumah, mata pencarian dan budaya. Para saintis kini telah mengemas penilaian keseluruhan mereka tentang sebab-sebab kebimbangan untuk tahap pemanasan masa hadapan dan membuat kesimpulan bahawa risiko akan meningkat pada tahap yang sangat tinggi pada skala tahap pemanasan global yang memecahkan rekod. Kini kesan pemanasan terhadap ekosistem telah dialami lebih awal, lebih meluas dan dengan akibat yang lebih jauh daripada yang dijangkakan. Kesan semasa yang sedang dialami kini mula meragut nyawa. Kemarau dan ribut adalah 15 kali ganda lebih tinggi di negara-negara yang kurang rentan pada dekad yang lalu berbanding negara yang mempunyai kerentanan yang sangat rendah. Walaupun iklim bumi telah berubah sepanjang sejarahnya, pemanasan semasa berlaku pada rekod luar biasa dalam tempoh 10,000 tahun yang lalu. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), penilaian saintifik yang sistematik bermula pada tahun 1970-an. Pengaruh aktiviti manusia terhadap pemanasan sistem iklim telah berkembang daripada teori pada fakta. Maklumat saintifik yang diambil daripada sumber semula jadi seperti teras ais, batu dan analisis gelang pokok serta penggunaan peralatan moden seperti satelit dan instrumen berteknologi tinggi yang lain menunjukkan tanda-tanda perubahan iklim. Daripada kenaikan suhu global hingga liputan ais yang mencair, bukti planet kita semakin panas kini sangat ketara. Iklim bumi telah berubah sepanjang sejarah. Hanya dalam tempoh 800,000 tahun yang lalu, terdapat 8 kitaran zaman ais dan era kepanasan global. Dengan berakhirnya zaman ais terakhir kira-kira 11,700 tahun yang lalu, menandakan permulaan era iklim moden dan tamadun manusia. Kebanyakan perubahan iklim ini dikaitkan dengan variasi yang sangat kecil dalam orbit bumi yang mengubah jumlah tenaga suria yang diterima oleh planet kita. Bagaimana kita dengan yakinnya mengatakan bahawa bumi kini sedang mengalami perubahan iklim ekstrim? Apa buktinya? Yang pertama, suhu global yang semakin meningkatkan purata suhu permukaan kira-kira 1 darjah Celsius sejak akhir abad ke-19. Perubahan yang didorong oleh sebahagian besarnya oleh peningkatan pelepasan karbon dioksida ke atmosfera dan aktiviti manusia yang lain. Peningkatan pemanasan bumi berlaku dalam tempoh 40 tahun yang lalu, dengan 7 tahun terkini adalah yang terpanas. Tahun 2016 dan 2020 mencatat rekod tahun terpanas. Yang kedua, lautan semakin panas dan telah menyerap banyak haba. Lautan pada paras 100 meter, yakni kira-kira 328 kaki, menunjukkan pemanasan lebih daripada 0.33 darjah Celsius sejak 1969. Untuk pengetahuan anda, bumi menyimpan 90% tenaga tambahan di lautan. Yang ketiga, liputan ais semakin mengecil di Greenland dan Antartika. Data daripada pemulihan graviti dan eksperimen iklim NASA menunjukkan Greenland kehilangan purata 279 bilion tan ais tahun antara 1993 dan 2019.
manakala Antartika kehilangan kira-kira 148 bilion tan ais tahun. Yang keempat, glasier semakin berkurang di mana-mana di seluruh dunia termasuk di pergunungan Alps, Himalaya, Andes, Rockies, Alaska dan Afrika. Yang kelima, litupan salji semakin berkurang hasil pemerhatian satelit. Jumlah litupan salji musim bunga di hemisfera utara telah berkurangan sejak 5 dekad yang lalu dan salji mencair lebih awal. Yang keenam, paras laut global meningkat kira-kira 20 cm pada abad yang lalu. Kadar dalam 2 dekad yang lalu bagaimanapun adalah hampir 2 kali ganda berbanding abad yang lalu dan meningkat sedikit setiap tahun. Yang ketujuh, tahap liputan dan ketebalan ais laut Arktik telah menurun dengan cepat sejak beberapa dekad yang lalu. Yang kelapan, bencana ekstrim mencatat kekerapan rekod tinggi. Amerika Syarikat misalnya telah menyaksikan peningkatan jumlah kejadian hujan lebat. Peristiwa sama mula dicatat di negara kita apabila banjir kini mula berlaku di beberapa negeri dan bukan lagi di pantai timur sahaja. Yang kesembilan, keasidan perairan lautan permukaan telah meningkat kira-kira 30%. Peningkatan ini disebabkan oleh manusia mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida ke atmosfera dan seterusnya lebih banyak diserap ke dalam lautan. Lautan telah menyerap antara 20% dan 30% daripada jumlah pelepasan karbon dioksida antropogenik dalam beberapa dekad kebelakangan ini, iaitu sebanyak 7.2 hingga 10.8 bilion tan metrik setahun. Perubahan iklim ini mula mengaktifkan gunung berapi Erebus di Antartika, mengurangkan ketebalan jisim lapisan ais Antartika. Bagaimana dengan kesan di Malaysia dan Indonesia? Diunjurkan bahawa menjelang akhir abad ini, hujan tahunan akan berkurangan dengan ketara kira-kira 30% ke atas Asia Tenggara dan bilangan hari kering berturut-turut akan meningkat dengan ketara kira-kira 60% ke atas Indonesia dan Malaysia. Ini boleh membawa kesan yang mendalam kerana musim kemarau yang lebih lama akan mengakibatkan kekurangan air, masalah yang sudah meluas dihadapi rakyat Malaysia di serata negara. Pelepasan gas rumah hijau yang besar serta pembakaran hutan menyumbang kepada jerebu dan pencemaran udara di rantau ini. 2020 hingga 2030 merupakan dekad kritikal untuk menjamin masa depan yang boleh didiami